Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Pada video kali ini kita akan mengulas satu kenyataan daripada Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang mengatakan Bung Mokhtar, Wakil Parlimen Kinabatangan beberapa penggal, pastinya sedar kawasan tersebut masih mundur dan daif. Ucapan yang disampaikan oleh Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan semasa merasmikan pelancaran Jentera Pemuda Gabungan Rakyat Sabah GRS baru-baru ini telah mencetuskan kontroversi dalam arena politik Sabah. Ucapan yang menekankan prinsip rumah kita jaga itu seharusnya menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk bersatu mempertahankan hak mereka dan berhati-hati terhadap ancaman dalaman yang berpotensi merampas peluang mereka. Namun, kenyataan tersebut ternyata menimbulkan rasa kurang senang pada Ketua UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin, yang mentafsirkannya sebagai sindiran langsung kepada UMNO. Bung Mokhtar yang terkenal dengan pendekatan agresifnya dalam politik tidak hanya menolak prinsip itu tetapi turut menyerang Dr. Jeffrey secara pribadi. Beliau mengungkit perjalanan politik Jeffrey yang penuh liku sebagai cara mempertikaikan kewibawaannya. Namun, tindakan ini dilihat sebagai langkah yang tidak wajar bagi seorang ahli politik berpengalaman seperti Bung. Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Ketua Penerangan Gagasan Rakyat, dengan tegas membela Jeffrey dengan menyatakan bahwa serangan pribadi terhadap pemimpin itu adalah tidak relevan dan hanya menunjukkan keresahan Bung Mokhtar terhadap perubahan lanskap politik Sabah. Persoalan utama yang timbul adalah mengapa Bung begitu terkesan dengan prinsip rumah kita jaga. Apakah ini secara tidak langsung mengakui bahwa UMNO memang mempunyai peranan sebagai musuh dalam selimut seperti yang dibayangkan dalam ucapan Jeffrey? Sejak sekian lama UMNO dilihat sebagai parti dominan yang mengamalkan kaedah pecah dan perintah, terutamanya di Sabah, yang didakwa telah menghalang negeri itu mencapai potensi sebenarnya. Di bawah pentadbiran UMNO atau Barisan Nasional BN, Sabah terus berdepan masalah pembangunan yang lembab, kemiskinan, dan ketidakseimbangan dalam pengagihan sumber. Bung Mokhtar yang telah menjadi wakil rakyat Parlimen Kinabatangan selama beberapa penggal sepatutnya lebih memahami isu ini karena kawasan yang diwakilinya masih jauh ketinggalan dari segi pembangunan asas. Jalan-jalan yang sudah rusak, bekalan elektrik dan air yang tidak konsisten, serta peluang ekonomi yang terhad mencerminkan kegagalan model pentadbiran yang beliau sendiri wakili. Jika Bung Mokhtar benar-benar mengambil berat tentang masa depan rakyat Sabah, beliau sepatutnya menyokong prinsip rumah kita jaga, yang jelas menyeru kepada perpaduan dan usaha memperjuangkan hak-hak negeri ini. Sebaliknya, Bung memilih untuk menyerang Dr. Jeffrey dengan menggunakan rekaman video yang dipersoalkan kredibilitinya. Rekaman tersebut yang jelas memiliki motif politik digunakan untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap Jeffrey. Namun, dalam konteks undang-undang, rekaman audio, video, atau gambar yang telah disunting dan tidak dapat disahkan tidak boleh dijadikan bukti yang sah. Langkah Bung ini menimbulkan tanda tanya. Adakah beliau sebahagian daripada komplot untuk merusakkan reputasi Jeffrey atau sekadar mengambil peluang untuk mengalih perhatian daripada isu-isu lain termasuk kes mahkamah yang sedang dihadapinya? Dalam keadaan ini, ramai yang melihat tindakan Bung Mokhtar sebagai satu langkah terdesak untuk mempertahankan kedudukan UMNO di Sabah.
Sebagai parti nasional yang sebelum ini mendominasi pentadbiran negeri, UMNO kini berdepan cabaran besar apabila sokongan rakyat semakin beralih kepada parti-parti tempatan seperti Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Parti-parti tempatan ini termasuk gagasan rakyat dilihat lebih memahami keperluan dan aspirasi rakyat Sabah yang selama ini merasa terpinggir di bawah pentadbiran kerajaan pusat. Namun, konflik ini juga membuka persoalan yang lebih besar. Mampukah pemimpin-pemimpin Sabah bersatu untuk memperjuangkan hak rakyat dalam negeri ini, atau adakah perpecahan dalam kalangan mereka akan terus merugikan rakyat? Dr. Jeffrey dalam ucapannya menekankan pentingnya menolak kaedah pecah dan perintah yang didakwa telah merosakkan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik negeri selama berpuluhan tahun. Jika pemimpin seperti Bung Mokhtar terus menimbulkan ketegangan, impian untuk melihat perpaduan sebenar di Sabah mungkin sukar dicapai. Sebagai tambahan, ramai yang mempersoalkan relevansi UMNO di Sabah pada era ini. Dalam pilihan raya negeri Sabah yang lalu, GRS berjaya mengukuhkan kedudukannya dengan mendapat sokongan rakyat, manakala UMNO semakin kehilangan pengaruh. Situasi ini menunjukkan perubahan ketara dalam lanskap politik Sabah, di mana rakyat semakin cenderung menyokong parti-parti tempatan yang mereka anggap lebih berintegriti dan memahami realiti hidup mereka. Dalam konteks ini, ucapan Jeffrey yang menyuarakan keperluan rakyat Sabah untuk bersatu menjadi sangat relevan. Tetapi apakah Bung Mokhtar dan UMNO mampu menerima kenyataan ini, atau mereka akan terus menggunakan taktik lama untuk mempertahankan kuasa? Isu ini juga menimbulkan persoalan tentang masa depan kawasan Kinabatangan yang terus ketinggalan dari segi pembangunan walaupun diwakili oleh Bung Mokhtar selama bertahun-tahun. Bagaimana seorang pemimpin yang gagal membawa perubahan besar ke kawasannya boleh terus berusaha mempertahankan kedudukannya? Konflik ini turut mencetuskan reaksi di media sosial dengan ramai rakyat Sabah yang menyuarakan rasa kecewa terhadap politikus yang lebih sibuk bertenaga daripada menyelesaikan masalah rakyat. Persoalannya sekarang, adakah ini masa untuk rakyat Sabah bangkit dan menolak politik lama yang berasaskan retorik dan serangan pribadi? Atau adakah mereka akan terus memberi peluang kepada pemimpin seperti Bung Mokhtar untuk memainkan peranan mereka? Sebagai rakyat Sabah, kita perlu bertanya, adakah kita mahu melihat perubahan sebenar dalam pentadbiran negeri, atau kita akan terus terjebak dalam kitaran politik lama yang tidak membawa apa-apa kemajuan? Kinabatangan mundur, rakyat Sabah masih bergelut dengan isu asas. Sampai bila? Jawaban kepada persoalan-persoalan ini terletak di tangan rakyat Sabah sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab untuk mengubah masa depan kita sendiri. Baiklah, sekian saja video kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan jangan juga lupa untuk ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe Current Sphere MY.